Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan berbincang tentang topik yang kedua akhir, iaitu topik 9 bertajuk pedagogi masa kini. Jadi pedagogi masa kini mempunyai 3 subtopik. Yang pertama, kerangka kemahiran pedagogi meliputi subtopik kemahiran pembelajaran dan inovasi. Yang kedua, kemahiran maklumat, media dan teknologi. Yang ketiga, kemahiran kehidupan dan kerjaya. Subtopik yang kedua adalah ciri-ciri pedagogi masa kini meliputi subtopik komunikasi dan kolaboratif, literasi teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran berfikir aras tinggi, penyelesaian masalah, pembelajaran berasaskan projek, kreativiti dan inovasi, pembelajaran kontekstual. Manakala subtopik yang seterusnya adalah kaedah dan teknik pembelajaran masa kini melibatkan subtopik seperti flipped classroom, blended learning, project based learning, problem based learning dan inquiry based education. So, yang terakhir adalah implikasi pedagogi masa kini dalam pengajaran dan pembelajaran yang akan dibincangkan oleh rakan kamu nanti. Jadi, hasil pembelajaran kat sini adalah kebolehan membentangkan perancangan aktiviti PDP menggunakan yang tadilah pendekatan strategi dan kaedah pengajaran masa kini. Seperti yang saya katakan dalam topik 9 ini kan, pedagogi masa kini. Maksudnya kamu kena bentang rancangan mesti ada pedagogi masa kini yang kamu pilih lah. Dan seterusnya kriteria kejayaan ialah menuntut kamu untuk mahir membentang perancangan PDP menggunakan pendekatan strategi dan kaedah pengajaran masa kini dengan tepat. Okey, kalau kita lihat kerangka pembelajaran abad ke-21 kat sini, kita memang dah tahu bahawa ada perubahan besar berbanding dengan zaman dulu lebih pada tradisional, sekarang ini lebih kepada digital apa semua kan. Tapi kalau kamu lihat sekarang sekiranya seseorang itu untuk mendapat kerja, maksudnya kerja itu lebih kepada yang akan dilihat orang adalah lebih kepada kreativiti dan pemikiran kritis lah. Yang itu dia akan lihat dalam diri seseorang individu itu kalau dia nak mencari kerja. Kreativiti itulah aspek yang paling penting pada zaman sekarang. Sebab dia nak lihat, dia nak melahirkan orang pekerja yang lebih kreatif. Sebab itu kalau kita lihat sekarang banyak inovasi, banyak penghasilan inovasi yang orang buat sekarang ini. Contohlah buat donat. Dulu kita gelar apa? Kalau kami lah kuih gelang donat tu kan. Sekarang dah macam-macam pattern dah donat. Ada yang corak-corakkan. Di situ dah dari segi inovasi, kreativiti. Kreativiti itulah yang menjadikan pasaran kemajuan di seluruh dunia makin bersaing. Siapa yang lebih kreatif, dialah yang akan paling kaya. Contoh kat sekarang ni kan, dari segi teknologi, kalau lihat dari segi Facebook, Instagram, siapa yang pelopor dia dulu memang kaya raya lah sebab dia ada pemikiran yang kreatif dalam menghasilkan satu rangkaian hubungan sosial global. Yang ini yang dikatakan kita nak melahirkan pelajar sebegini. Sebab itu kerangka pembelajaran abad ke-21 menekankan life and career skills. Mesti ada kemahiran kejaya tu. Learning and innovation skills mesti ada. Information, media dan teknologi skills pun mesti ada. Sebab itu sebagai guru kita tidak ketinggalan. Kalau kita tidak dapat menerima pembangunan tuntutan kemahiran sekarang, rasanya ramai guru akan tercicir. Sebab itu kita kena ikut perkembangan kemajuan sekarang. Sebab itu kalau kita lihat dari segi dari segi pembelajaran abad ke-21, kenapa learning environment kita mesti sediakan dengan sesuai. Kalau kelas kita sekarang ini kalau lebih maju digital, mesti ada
ada disediakan tentang digital. Professional development mesti ada setiap guru-guru mesti ada hadir khusus ke apa semua untuk meningkatkan dia punya kemahiran profesional dia. Lepas tu curriculum dan instruction, sebab itu ada curriculum perlu ditambah baik, disemak semula sebab dia kena beat dengan kehendak semasa, mesti relevan dengan tuntutan apa yang diperlukan pembelajaran masa kini. Sebab itulah pentaksiran dan standard itu perlu dilihat. Sebab itu kalau kamu lihat kurikulum, mesti ada standard kandungan, standard pembelajaran. Kenapa? Kenapa perlu ada standard? Sebab nak lihat setakat mana pencapaian standard tersebut diperolehi. Setakat mana kurikulum itu dapat membantu pelajar kita semakin hari semakin berjaya dan lebih advance untuk menguasai pengetahuan dunia lah. Okey, jadi kalau kita lihat kejayaan murid pada masa sekarang lah, abad ke-21, di situ menekankan kreativiti dan inovasi. Di situ juga pemikiran kritikal. Lepas itu mesti ada komunikasi. Sebab itu kalau kita lihat pelajar-pelajar yang sekolah rendah pun bila kita ajak dia berkomunikasi, dia dah boleh berkomunikasi dengan hebat sebab diberi peluang. Sebab itulah pattern belajar sekarang. Dan mempunyai kolaboratif dalam memperoleh maklumat, dan di situ mereka juga tidak ketinggalan dengan kemahiran media dan teknologi. Sekarang bayi dan kandungan pun lahir lagi dah ada teknologi. Sebab itu kita kena sesuaikan jugalah sebab apa-apa yang kita peroleh ada pro dan kontra. Walaupun teknologi ini sangat penting, ada part kita kena seimbangkan keperluannya. Jangan pula dari pagi sampai tidur berkepit dengan handphone sahaja. Mesti ada keseimbangan. Okey? Sebab itu kalau kita kaitkan dengan kemahiran, kita kena ikut walaupun tua ataupun muda. Macam kami pun perlu belajar juga supaya seiring dengan kemahiran yang sedia ada. Okey, seterusnya bila dah ada, ini adalah pattern murid masa sekarang, sebab mereka perlu belajar untuk kemahiran hidup mereka dan mereka boleh lebih kepada highlight mana arah tuju hidup mereka, kejayaan mereka. Mereka lebih cenderung ke arah mana. Itu adalah pattern kejayaan murid pada masa zaman sekarang. Kalau yang kesemua ni tak ada, maksudnya kita kurang kurang mampu melahirkan pelajar yang boleh bersaing secara global. Sebab itu kesemua aspek ini perlu ada dalam diri pelajar kalau nak berjaya pada masa kini. Okey, kalau kita lihat dari segi kemahiran pembelajaran dan inovasi, di situ ada gabungan kemahiran kognitif, kemahiran kegunaan dan kemahiran teknikal. Sebab itu kalau kita lihat kan ada pelajar kita, dia lebih kepada komputer. Kalau komputer dia, kalau bahagian kognitif dia memang hebat tentang komputer. Lepas tu dia tahu cara guna. Lepas tu kalau yang kemahiran teknikal, dia hebat buat grafik macam itu, orang bergerak ke tak bergerak ke. Jadi bila ada kemahiran macam ini, dia boleh create something yang baru yang boleh memberi manfaat. Itu yang kita katakan kemahiran pembelajaran dan inovasi. Dia gunakan apa yang dia mahir dan dia boleh buat inovasi. Dan seterusnya kemahiran maklumat, media dan teknologi. Di sini pembelajaran amat memerlukan pengintegrasian kemahiran maklumat, media dan teknologi agar pembelajaran menarik dan berkesan. Sebab itu kalau kita mengajar, perlu ada maklumat terkini yang relevan dan mungkin ada bukti dari segi media. Lepas tu mungkin kita boleh ada tool, digital tool yang kita boleh gunakan supaya pembelajaran agak menarik, supaya pelajar tidak memperoleh pembelajaran secara imajinasi sahaja. Tapi kita perlu ada benda yang realiti, tapi seiring dengan kemajuan. Yang itu kita perlu integrasikanlah. Lepas itu kemahiran kehidupan dan kejaya. Kemahiran insaniah amat penting untuk melengkapkan diri pelajar untuk kehidupan dan kejaya pada masa depan. Kenapa kemahiran insaniah perlu ada? Sebab walaupun dia hebat macam mana pun, kita perlu ada
dalam diri kita ni insaniah, maksudnya kita ada kemanusiaan, ada sikap yang bekerjasama, sikap apa lagi? Nilai-nilai murni, cara berkomunikasi dengan baik. Itu yang kita perlu terapkan. Sebab kalau pelajar itu pandai teknologi sahaja, tapi bila bersosial tak pandai, bila bekerjasama tak pandai, itu agak sukar menjadi masyarakat yang bertamadun yang cemerlang. Kalau kesemua aspek itu tidak dicapai dengan seimbang, sebab sebahagian saja capai, tidak berjaya. Sebab itu kemahiran kehidupan dan kerjaya ini amat penting dalam diri pelajar kita. Bila mereka belajar, mereka memang memperoleh pengetahuan. Di situ kita nak terapkan nilai. Nilai itu dia mesti aplikasi. Lepas tu dia boleh bekerjasama. Di situ dia dah boleh berkomunikasi dengan orang baik. Lepas tu dia boleh berfikiran dengan lebih kritis. Itu yang kita nak. Supaya dia boleh menyumbang ke arah kemajuan sesebuah negara. Bila dia dah tahu arah tuju dia kan, sebagai doktor ke, sebagai engineer ke, biasa je tu, ataupun dia punya sekarang ni banyak usahawan kan, itu yang pun boleh jugalah. Mungkin ada yang menjadi usahawan yang berjaya. Usahawan dari segi apa? Buku ke, makanan ke, servis ke, kan? Contoh yang GrabFood sekarang kan, saya pernah dengar yang GrabFood ni zaman dia, kalau tak silap saya 2013 kah, bermula lama tu sebenarnya. Apabila lama sudah wujud tapi sekarang menjadi top. Jadi tak sangka idea tersebut telah menguasai pasaran sekarang. Yang ini kita nak. Okey, pedagogi masa kini. Ia menyediakan murid yang berkemampuan tinggi, produktif, dapat berkomunikasi dengan berkesan dan mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi serta mahir dan kompeten dalam penggunaan teknologi, maklumat dan komunikasi. Rasanya zaman sekarang semua murid dah kompeten dalam penggunaan handphone, dalam penggunaan tablet ke laptop, sebab mereka dah terdedah. Ini zaman mereka. Sebab itu, kalau yang tidak pandai, terutamanya di pedalaman, kita kena bantulah supaya dia tidak ketinggalan. Seterusnya, guru-guru perlu mempunyai komitmen untuk melengkapkan diri dengan kemahiran serta atribut tersebut sebelum melaksanakan PDP yang lebih berkesan dan efektif. Maksudnya kat sini, guru juga jangan pula tidak mahu mengikuti perkembangan, sebab bila kita sebagai guru, kita kena seiring dengan kemajuan supaya pelajar kita pun boleh menjadikan kita sebagai pakar rujuk. Ini antara ciri-ciri pedagogi masa kini, iaitu komunikasi dan kolaborasi, literasi teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran berfikir aras tinggi, penyelesaian masalah, pembelajaran berasaskan projek, kreativiti dan inovasi serta pembelajaran kontekstual.